Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam Campus Live Talk anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UNISEL, HCP dan Comnet pada sesi ke-8. Okey, saya adalah moderator anda pada hari ini. Saya perkenalkan diri iaitu nama saya ialah Kurniawan Ali Syahputra bin Mashur, merupakan Naib Presiden 4 bagi Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi pada panel pertama kita iaitu adalah Abdul Hamid bin Abdul Halim. Jawatan dia adalah Naib Presiden 2, merupakan daripada Persatuan Matematik Kelab UNISEL dan mengambil jurusan IISM Sains, Kepujian Matematik dengan Statistik. Berasal daripada Selangor ya. Pada panel kedua kita pula bernama Rezwan bin Amin. Jawatan beliau ialah Presiden daripada Persatuan Kelab Multimedia UNISEL dan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Industri Multimedia. Berasal daripada Sabah ya. Okey, pada hari ini tajuk kita ialah bidang STEM bukan hanya tertakluk kepada pembelajaran dalam kelas. Okey, sebelum kita mulakan kita punya tajuk kita hari ini, saya akan huraikan sikit apa itu STEM. Okey, apa itu STEM? STEM adalah merupakan singkatan kepada bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Okey, sebelum kita mulakan kita punya soalan, pada viewer-viewer kita hari ini, bolehlah komen soalan di ruang komen. Nanti kami akan baca soalan-soalan itu dan insyaAllah panel kita akan menjawabnya. So, untuk soalan kita boleh mulakan soalan pertama kita pada saudara Abdul Hamid, iaitu panel pertama kita. Jadi saudara Abdul Hamid, saya ingin bertanya, soalan pertama berbunyi begini. Pengalaman atau cabaran apa yang dihadapi oleh pelajar sains sepanjang di UNISEL? Boleh saudara terangkan sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkaitan dengan soalan saudara Adi sebentar tadi, pengalaman dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar sains yang di UNISEL, seperti yang kita tahu, sains ini apabila orang mendengar perkataan sains ini, ia umpama macam matematik, orang akan seperti benda itu menakutkan. Sebenarnya ia tidak, ia sebenarnya adalah satu yang sangat menarik kerana bidang sains ini sangat luas dan contohnya ada pelbagai bidang seperti sains matematik, sains kuantitatif, sains hayat dan pelbagai lagi jenis. Dan sememangnya ia memberi banyak manfaat kepada Malaysia dan juga serata dunia. Pengalaman saya sebagai seorang pelajar sains, saya bermula dari asasi sains di UNISEL, sains fizikal yang mempunyai subjek chemistry, fizik. Ia sememangnya adalah satu pengalaman yang sangat baik sebab dapat mempelajari pelbagai jenis ilmu berkaitan dengan sains ini. Dan cabaran yang saya hadapi, sebenarnya kalau nak dikatakan tentang cabaran ini, memang semua bidang pun akan ada cabaran. Itu sememangnya lah kan. Jadi apa yang saya nak katakan adalah memang cabaran itu memang ada dan contohnya seperti bila saya semasa belajar, saya kurang rakan-rakan untuk belajar bersama kerana seperti yang kita tahu di UNISEL memang kurang student yang mengambil bidang sains ini dan ia sebenarnya adalah satu cabaran kerana competition kita, walaupun competition kita sikit untuk belajar, tapi dalam masa yang sama apabila sikitnya orang untuk belajar itu, untuk buat study group memang sangat sukar dan pelbagai lagi sebenarnya. Dan juga masa-masa untuk kita orang belajar pun susah sebab sikitnya ahli
fakulti sains ini sebenarnya. Saya daripada saya. Okey, terima kasih saudara Abdul Hamid. Okey, soalan seterusnya ditujukan kepada panel kedua kita iaitu saudara Rizwan. Okey, sebagai student multimedia, orang ingat tiada kena-mengena lah dengan STEM, tapi sebenarnya STEM ini ada bahagian teknologi, so ada kena-mengena multimedia di situ. Jadi soalan untuk saudara, teknologi juga merupakan satu elemen dalam STEM. Jadi sepanjang belajar di Unicell, teknologi macam mana yang boleh dikaitkan? Dipersilakan. Okey, terima kasih dengan soalan yang diberi. Okey, sebelum saya memulakan menjawab soalan tadi, alangkah lagi baik kalau saya terangkan balik maksud STEM itu sendiri sebab ada yang baru masuk kan. So, seperti yang tahu, STEM ini adalah kombinasi antara bidang sains, matematik, kejuruteraan dan juga teknologi. So, STEM ni adalah dia digunakan untuk menunjukkan dasar bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. So berbalik kepada soalan teknologi yang macam mana yang boleh dikaitkan, mungkin saya boleh berikan kepada alatan teknologi itu sendiri. Contoh macam saya pernah gunakan virtual reality glasses Google yang mana digunakan Google ni untuk VR sebenarnya. Yang mana kita boleh lihat untuk yang gamer. Lepas tu kalau yang nak mau merasai pengalaman maya tu sendiri, yang visual maya tu sendiri, boleh menggunakan VR Google ni. So mungkin ramai yang tak tahu maksud VR itu sendiri apa. Kalau kita tengok, VR ini adalah reality ataupun teknologi reality maya yang mana kita yang mana persekitarannya dihasilkan oleh komputer. So dalam virtual reality ni juga kita boleh merasai visual maya itu sendiri macam mana, simulasi dalam persekitaran maya itu sendiri. So mungkin alat teknologi yang lain mungkin saya boleh berikan komputer lah asas bagi teknologi. Sebab dalam komputer ni sendiri banyak benda kita boleh buat. So dalam komputer kita boleh create animation, website, programming, coding. So asas kepada teknologi itu sendiri merujuk kepada komputer. So itu mungkin adalah contoh-contoh teknologi yang mana boleh dikaitkan dengan STEM lah. Di mana kita tahu ni STEM ni sangat penting. Kalau kita tengok sekarang STEM ni menjadi satu keperluan kepada negara yang mana STEM ini jauh lebih baik berbanding dengan bidang-bidang lain. Itu je lah pendapat saya dan alatan yang pernah saya gunakan semenjak saya belajar kat UNICEF. Okey, terima kasih kepada saudara Rizwan atas jawapan itu yang diberi. Jadi sebelum kita teruskan soal round seterusnya, kita tengok jap kita punya ruangan komentar di FB. Jika ada soalan kita boleh jawab dan jika tiada soalan kita akan teruskan. Okey, nampaknya tiada lagi soalan. Okey, kita bolehlah teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi kita akan berbalik kepada panel pertama kita iaitu saudara Abdul Hamid. Okey, sebagai student science, bagaimana apa yang dipelajari itu boleh diaplikasikan secara praktikal ataupun di lapangan? Boleh saudara terangkan sedikit untuk soalan ini? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Adi dan juga kepada saudara Rizwan yang memberikan hujah yang baik sebentar tadi. Okey, apa yang boleh diaplikasikan? Seperti yang kita tahu, aplikasi sains ini sangatlah meluas di seluruh negara maupun seluruh dunia. Kerana seperti yang kita terutamanya pada keadaan sekarang ni, iaitu pada keadaan COVID-19 ini kan, bidang sains memang sememangnya sangat penting dalam keadaan COVID-19 ini kerana ada juga bidang yang untuk buat forecasting iaitu sains kualitatif yang mana para statistik memang akan buat forecast berkaitan dengan berapakah
faham jumlah yang akan dianggarkan berlaku pada tempoh satu masa yang akan berlaku. Terutamanya yang sains yang paling penting adalah sains medical, yang mana mereka yang merawat pesakit-pesakit kita dan juga menjaga pesakit-pesakit COVID-19 kita ini. Oh, sudah Dan seterusnya, kalau bagi sikit lagi, untuk kalau bagi pelajar UNICEL, dalam apa yang kamu boleh aplikasikan, sebenarnya masih lagi, sebab apa, UNICEL adalah merupakan universiti yang masih kecil lagi, tidaklah terlalu besar seperti UiTM, jadi kita tidak terlalu banyak sumbangan berkaitan dengan COVID-19, tapi kita, nama UNICEL tetap menaik kerana banyak bidang-bidang yang kita ceburi. Itu saja. Okay, baik. Baik, terima kasih Saudara Abdul Hamid untuk hujah yang diberi. Okey, kita akan soalan seterusnya kepada panel kedua kita, iaitu Saudara Rizwan. Okey, sebagai student multimedia, bagaimana ia boleh diaplikasikan secara praktikal ataupun di lapangan? Boleh saudara beri sedikit hujah tentang soalan ini? Dipersilakan. Okay, terima kasih. Okay, untuk yang soalan kedua ni, mungkin saya boleh kategorikan kepada beberapa tahap, yang mana kepentingan STEM itu sendiri khususnya kepada golongan-golongan tertentu lah. So mungkin tahap yang pertama mungkin kita boleh fokuskan kepada individu itu sendiri, yang mana individu itu sama ada meminati dalam bidang STEM tu ataupun mahu mempelajari lebih banyak lagi lah dalam bidang STEM. So kat sini kalau kita tahu STEM ni peluang pekerjaan dia sangatlah besar, efek kadar pengangguran dia sangat kurang sebab keperluan bidang STEM tu sendiri sangat tinggi, yang mana kita ni sebagai sebuah negara Malaysia yang membangun dan maju terutamanya dalam bidang teknologi. So kepakaran dalam bidang teknologi itu sangat diperlukan, dan kita memerlukan bakat-bakat yang ada. Khususnya rakyat dalam mempelajari ilmu bidang STEM itu sendiri. Lepas tu, tapi itulah kita menghadapi banyak kekangan ataupun masalah, terutamanya sebab kalau kita tengok statistik yang meminati dalam bidang STEM di Malaysia, kadar perempuan lebih ramai berbanding dengan lelaki. Sebab lelaki kurangnya minat dalam bidang STEM. Bidang STEM tu termasuklah bidang sains, matematik, kejuruteraan dengan teknologi. Kurangnya minat minat dalam bidang tu sendiri. And then lepas tu kalau kita tengok skop gaji pun taklah buruk mana, sebab kalau kita tengok kadar pendapatan bagi yang bekerja dalam bidang STEM jauh lebih 3 kali lebih tinggi berbanding dengan bidang-bidang yang lain. So tak ada efek langsung, malah dia mempunyai kelebihannya sendiri. Lepas tu kalau tahap yang kedua kita boleh kategorikan kepada sistem pendidikan, yang mana sistem pendidikan ini merujuk kepada pembelajaran bidang STEM itu sendiri di bangku sekolah lagi ataupun di sekolah. Sebab kita nak melahirkan generasi yang pakar dan mahir dalam bidang STEM. So why not kita start dari bangku sekolah, kita bagi diorang pembelajaran maksudnya real world lah, diorang belajar benda tu. So diorang boleh praktikan, mungkin diorang boleh gunakan selepas tamatnya sambung pengajian, mungkin diorang selepas bekerja diorang boleh lakukan bidang-bidang tersebut. Lepas tu kalau dalam bidang sistem pendidikan ni, kita galakkan supaya kita dapat membawa negara yang maju dalam bidang teknologi itu sendiri. Sebab lagi pun pelajar-pelajar yang akan menjadi yang akan membawa negara lah untuk masa hadapan. Itu jelas pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih Saudara Rizwan untuk hujah yang diberi tadi. Okey,
kita ada beberapa soalan di komentar FB ni. Jadi panel-panel kita insyaAllah bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang diberi. Jadi saya akan bacakan daripada Muhammad Fakih. Apakah kelebihan bidang STEM ini sebenarnya? Apa beza ambil sains dekat UNISEL berbanding IPTS yang lain? Jadi ini saya yakinlah saudara Abdul Hamid boleh menjawab soalan ini sebab dia daripada foundation UNISEL juga. So insyaAllah dia boleh menjawab. Jadi dipersilakan saudara Abdul Hamid. Terima kasih kepada saudara Adi. Berkaitan dengan tadi soalan daripada Muhammad Fakir. Kelebihan bidang STEM. Bidang STEM ni adalah senang kata kita boleh secara mudahnya kita kata tentang dia fokusnya berkaitan dengan sains, teknologi, engineering dan matematik. Memang itu fokus dia, yang mana ia berkaitan dengan pembelajaran dan ia juga diaplikasikan ke luar. Kerana bidang STEM ini seperti yang kita banyak mendengar di luar maupun di UNISEL, banyak aktiviti-aktiviti STEM yang dilakukan. Jadi ia memang sememangnya berguna untuk student maupun juga pelajar-pelajar di bangku sekolah lagi, kerana banyak juga aktiviti yang daripada universiti membawa ke sekolah untuk mendedahkan mereka lagi tentang kerjaya berkaitan dengan STEM ini. Seterusnya soalan perbezaan mengambil sains di UNISEL berbanding IPTS lain. Seperti yang ini pengalaman saya sendirilah. Seperti saya, kursus matematik dan statistik ini merupakan salah satu bidang sains. Ianya yang seperti yang saya dengar, satu-satunya IPTS yang ada kursus ni adalah UNISEL. Itu yang saya dengar lah. Saya harap itu fakta yang betul. Kerana kursus ini memang sukar untuk dibuat di IPTS. Saya pun tidak pasti kenapa, tapi memang UNISEL saja yang berani untuk offer kursus ini. Jadi memang bidang sains di UNISEL sejujurnya memang sangat baiklah berbanding IPTS lain, yang memang elok untuk pelajar-pelajar yang meminati sains yang rasanya tak nak ambil IPTA untuk memasuki UNISEL sendiri. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih untuk hujah yang diberi. Okey, kita ada soalan yang seterusnya daripada Akmal Jamil. Nak tanya, mindset saya cakap sains susah. Wow, mindset dia berkata sains susah. Okey. Bagaimana nak tarik student macam saya nak join sains? Jadi macam mana nak daripada nak join sains tu lah sendiri? Okey, boleh kita serahkan kepada panel kedua kita iaitu saudara Rezwan untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Okey. Terima kasih terhadap soalan tu. Saya rasa boleh sebenarnya. Okey, balik cara nak minat dalam bidang sains tu, ia bergantung kepada cara awak kena push diri awak untuk minat benda tu. Macam saya sendiri pun tak minat sains. Tapi bila awak belajar sendiri, awak explore sendiri bidang sains tu, sebab sains ni taklah ilmiah langsung. Dia more tu macam praktikal. So awak belajar pasal eksperimen, awak buat benda tu. So awak akan enjoy. Awak macam suka akan belajar dengan sains. Sains ni bukanlah ilmiah semata-mata. Maybe fakta, tapi dia tak bosan sebab awak akan belajar. Sebab sains sendiri banyak macam simbol ataupun bentuk fizikal yang awak boleh faham, yang awak boleh ingat. Senang, tak susah pun. So sains ni sendiri bagi saya sangat best, tak susah mana. In fact, kalau kita tengok sekarang, ramai ibu bapa yang takut memberi galakan kepada anak-anak mereka untuk meminati dalam bidang sains sebab diorang takut result diorang akan merosot disebabkan hanya satu subjek saja. Tapi kesilapan situ kita boleh melihat daripada peranan ibu bapa sendiri. Why not diorang bagi kelonggaran kepada anak-anak mereka untuk meminati bidang tersebut, sebab peluang dia sangat besar. Sebab bidang sains ini bukan saja kepada masa sekarang, mungkin pada masa akan datang yang boleh digunakan. Lagipun bidang sains ni
kita boleh boleh ceburi banyak bidang. Terutamanya dalam kedoktoran, banyak lagi lah. So tak susah mana. Dia nak minat tu bermula daripada diri anda sendiri. Macam mana nak minat bidang sains tu sendiri. Inilah pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih pada saudara Rizwan untuk hujah yang diberi. Okey, di sini ada lagi soalan. Okey, daripada Muhammad Fakih lagi. Okey. Macam mana kita nak terapkan minat kepada bidang STEM kepada masyarakat di luar sana daripada pelbagai aspek, khususnya kepada sains teknologi, kejuruteraan dan matematik itu sendiri. Jadi macam mana kita nak tarik minat itu sendirilah. So kita boleh persilakan panel pertama kita, Saudara Abdul Hamid, untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Adi kerana atas ni. Soalan daripada lagi sekali pada Muhammad Fakih. Famous tu ini. Okay. Macam mana kita nak terapkan minat pada dalam bidang STEM pada masyarakat luar? Okey. Pertama, macam balik pada soalan daripada Cik Akmal tadi berkaitan dengan mindset. Memang pertama sekali memang kita kena ubah mindset setiap individu. Kerana STEM ini iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik merupakan subjek yang sangat-sangat fun sebenarnya. Sangat-sangat fun. Kerana kalau kita betul-betul menghayati subjek itu betul-betul, memang kita akan suka. Sebab apa? Banyak benda yang kita boleh explore. Bukanlah saya nak kata subjek-subjek yang seperti yang ada di fakulti education, fakulti lain tidak menarik. Tetapi semua subjek ada yang menarik dia sendiri, termasuk juga subjek STEM ini. Jadi macam mana kita nak terapkan minat untuk mereka adalah kita memang akan perlu membuatkan aktiviti-aktiviti yang menarik untuk menarik mereka. Kerana kalau kita hanya bercerita tentang matematik, bercerita tentang sains, mereka hanya lama-lama mereka hanya menjadi gerun, bukannya meminati itu sendiri. Memang kita perlu membuatkan aktiviti-aktiviti yang menarik sebenarnya. Okey, mungkin saya boleh tambah. Okey, silakan. Saudara Rizwan. Boleh. Okey, mungkin saya boleh tambah cara menarik minat masyarakat kita dalam meminati bidang STEM ni. Mungkin kita boleh praktikkan macam real world. Maksudnya benda tu diorang sendiri yang akan buat. Contoh macam sains, macam teknologi lah senang cerita. Teknologi pembuatan robot sendiri. So kita boleh praktikkan diorang buat sendiri, diorang melihat sendiri benda tu. So benda ni diorang dapat menarik minat individu maupun pelajar untuk menerokai sendiri dalam bidang STEM tu dan mempraktikannya dan akan melihat kesan diorang berpandang jauh terhadap efek mempelajari bidang STEM ni. Okey, so mungkin saya berterangkan lagi maksud real world tu. Maksudnya kat sini diorang mempelajari benda tu maksudnya in real time. Benda tu betul-betul ada lah kat depan mata mereka. And then kita memerlukan satu mungkin mentor ataupun yang mahir dalam bidang ini. Sebab kalau kita tahu bidang ni memang agak-agak susah, agak gila subjek-subjek dia macam matematik, sains. Sebab benda ni dia kita perlu belajar sebab banyak fakta dan banyak juga ilmiah. Dan cara yang terbaik kita memerlukan mentor tu sendiri yang mahir dalam bidang ni. Sebab diorang mahir, diorang boleh kongsikan ilmu mereka tu sendiri kepada yang individu yang mempelajari bidang STEM tu sendiri. Itu tambahan yang boleh saya buat lah. Okey, baik. Terima kasih pada Saudara Rizwan untuk hujah yang diberi dan pendapat yang diberikan telah. Jadi kita stop dulu membaca dan menjawab soalan-soalan di komen FB. Kita akan teruskan dengan soalan kita pada round yang ketiga. Jadi kita akan tujukan soalan ini kepada panel pertama kita, iaitu Saudara Abdul Hamid. Sebagai seorang pelajar sains, apa contribution pelajar sains itu sendiri kepada perkembangan mahasiswa UNISEL maupun kepada UNISEL itu sendiri
Sejauh manakah pencapaian sains itu? Boleh saudara berikan sedikit hujah tentang soalan ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Adi tentang berkaitan dengan soalan tadi. Okey, saya contribution pelajar sains ya. Okey. Sebenarnya pelajar sains ini memang ada banyak contribute kepada UNICEL. Seperti yang kita tahu, MPP kita sendiri merupakan student sains antara dalam cabang sains di UNICEL ini, dan juga MPP yang sebelum ini pun adalah daripada cabang sains juga. Dan seterusnya contribution yang lain, banyak juga exhibition berkaitan dengan sains dan teknologi yang student sains daripada UNICEL masuk. Saya tak pasti apa aktiviti, tapi memang ada beberapa yang saya juga pernah dengar yang sememangnya elok untuk menaikkan nama UNICEL sendiri. Okay. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih saudara Abdul Hamid untuk jawapan yang diberikan itu. Okey, kita akan teruskan soalan kita kepada panel kedua kita, iaitu saudara Rezwan. Okey, sebagai seorang pelajar multimedia yang belajar tentang teknologi dan multimedia, apa yang anda pernah lakukan dan memberi sumbangan kepada UNICEL ataupun kepada masyarakat? Boleh anda terangkan sedikit dan berikan hujah dan pendapat anda. Dipersilakan. Okey. Soalan tadi, apa teknologi yang pernah saya lakukan? Mungkin saya dah explain soalan yang pertama tadi, contoh dalam bidang VR, AR tu sendiri. Contoh kalau VR, kita masuk dalam alam maya tu sendiri. Kalau VR tu kita just macam mana dia cakap ya? Okay, tak apalah. So itulah antara contoh teknologi yang pernah kita gunakan, VR. So dalam komputer sendiri banyak. Dalam komputer kita boleh create something like coding, animation, lepas tu website. So benda ni memang agak susah, agak rumit sebab banyak benda. In fact kalau contoh macam coding, once kita run coding tu, satu coding salah, so yang output dia tak akan keluar. So kita kena betul-betul detail lah dalam belajar coding dan bidang sains tu sendiri. So lagi satu, kalau macam sumbangan kepada UNICEF tu mungkin saya tak buat apa-apa lagi. Sebab jelah mungkin FYP saya boleh create something like gaming ataupun website yang mana berasaskan teknologi. So kat situ mungkin kita boleh create something yang menarik minat individu maupun pelajar untuk mempelajari ilmu STEM itu sendiri. STEM ni saya boleh katakan peluang dia sangat besar. 3 kali ganda lebih baik berbanding dengan bidang yang lain. Dan STEM ni juga efek dia sangat besar, bukan masa kini tapi masa untuk generasi akan datang juga. Itu je lah pendapat saya. Okey, baik. Saudara Adi, boleh saya tambah? Boleh, dipersilakan. Okey, sedikit tambahan daripada saya lah. Tadi saya ada cakap tentang yang sebelum ni. Okey, sekarang ni saya apa lagi contribution lain daripada pelajar sains. Jadi saya tumpukan sikit pada matematik lah, kerana saya sendiri daripada kursus matematik dan statistik. Sebenarnya kita orang daripada kursus matematik ni memang banyak mengadakan program-program di dalam UNICEL, ada juga sedikit program di luar UNICEL, dan juga dan juga kita yang sains sendiri memang ada pergi degree matematik dan juga sains kuantitatif untuk diploma. Dan sebenarnya memang pelajar-pelajar matematik statistik ni semuanya memang boleh memimpin. Memang kita memang diajar dan mengajar untuk memimpin satu sama lain, kerana kita orang adalah kumpulan yang kecil, jadi memang kita orang akan bantu satu sama lain. Dan sememangnya yang seperti yang tahu, kelab kami sendiri iaitu Kelab Matematik UNICEL memang menjaga
kayak dan juga golf di UNICEL itu kan. Jadi itu juga antara contribution dan pengorbanan masa daripada kami ya. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih saudara Hamid. Okey, jadi kita boleh tengoklah sedikit soalan-soalan yang diberi di komentar FB ni. Jadi kepada sebelum kita baca, kepada viewer-viewer yang ada, boleh tanyakan soalan kerana panel-panel kita akan bersedia untuk menjawab soalan anda. Jadi di sini kita ada dapat tertarik dengan satu soalan ni daripada Natasha Taufik. Nak tanya, ada cadangan or aktiviti lain tak untuk hebahkan lagi bidang STEM ini? Sebab tak semua student tahu bidang dan program STEM kat universiti. Okey, dipersilakan panel pertama kita lah untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Adi. Soalan ini menarik ya. Cadangan aktiviti untuk hebahkan program STEM. Okey, seperti yang kita tahu, sains, teknologi, engineering dan matematik. Macam mana kita nak hebahkan? Contoh kalau matematik kita boleh buat exhibition, kita boleh buat aktiviti seperti contohnya macam sudoku ke ataupun maths. Seperti saya pernah bermain di sekolah, peringkat sekolah rendah dulu ada dia umpama macam Scrabble matematik. Itu pun antara cara juga untuk kita menarik minat berkaitan STEM ini. Kalau untuk sains seperti kita mendedahkan mereka tentang eksperimen menarik berkaitan dengan sains ini. Untuk teknologi kita boleh mendedahkan juga pada seperti Saudara Rizwan kata berkaitan dengan VR tadi kan. Sebenarnya semua orang menyukai VR tu sendiri. Kita boleh buat exhibition yang lebih meluas di UNICEL berkaitan dengan VR itu. Seperti kalau contoh untuk engineering kita boleh buat exhibition juga berkaitan dengan engineering untuk lagi menarik minat mereka, kerana exhibition ialah satu platform yang sangat baik untuk menarik minat. Kalau tak ada exhibition, kalau kita hanya bercakap kosong sahaja kepada student dan juga kepada pelajar-pelajar di luar, sememangnya hanya mereka hanya dengar dan tidak menerima apa-apa. Tapi kalau kita buat exhibition, mereka akan nampak sendiri apa yang kebolehan STEM ini. Okey, itu saja. Okay, baik, terima kasih saudara Hamid untuk pendapat yang diberikan. Okey, kita tanya kepada panel kedua kita, adakah anda ada lagi pendapat yang anda ingin tambah daripada soalan yang ditanyakan tadi? Okey, mungkin saya nak tambah sikit pasal cara menarik minat dalam bidang STEM ni sendiri. Mungkin kita boleh sediakan kelengkapan yang lengkap terutamanya dalam bidang teknologi, sains, kejuruteraan. Sebab macam saya explain, bila kita belajar benda tu in real world, so benda tu lagi menarik minat. So mudah faham dan jelas tentang pelajaran bidang STEM tu sendiri. So penyediaan teknologi yang lengkap ni pun merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menarik minat pelajar-pelajar maupun individu dalam mencuburi bidang STEM itu sendiri. Okey, mungkin kita juga boleh buat bengkel-bengkel ataupun kelas tentang penggunaan ataupun cara menggunakan teknologi itu sendiri dengan betul, sebab sebab teknologi ini walaupun agak rumit, sebab kita perlukan penelitian dalam untuk menggerakkan ataupun membuat menghasilkan sesuatu objek ataupun teknologi itu sendiri. So kelas-kelas macam bengkel-bengkel ni diperlukan, lagi-lagi mempunyai mentor yang mahir. So kat situ mudah sebenarnya untuk kita belajar dan memahami serta mencuburi bidang sains itu sendiri. And then mungkin pihak kerajaan sendiri perlu perlu menekankan dan menggalakkan bidang STEM ni dalam dekat sekolah, sebab dekat sekolah, so dekat sekolah tu diorang perlu sediakan perlengkapan alat-alat teknologi ni, sebab budak-budak kan minat benda something yang diorang nak try.
something yang diorang belum pernah cuba. So dalam bangku sekolah bila dah dipraktikan, diorang akan minat. So minat diorang tu akan dibawa sehingga diorang mungkin habis belajar, mungkin diorang selepas dah habis belajar, diorang boleh praktikan waktu bekerja. So mungkin itu cara-cara untuk menarik minat individu maupun masyarakat kita dalam bidang sains. Sebab kalau kita tengok rata-rata bidang sains ni sangat merosot, kurang mendapat sambutan sebab ialah susah kan. Dan lepas tu dia efek dia memberi membuatkan macam kalau dalam pembelajaran mungkin result rosak teruk. So mungkin ya kita belajar daripada kesilapan, mungkin kesilapan itu berlaku. Tapi kalau kita belajar dan terus belajar supaya kita mendapatkan hasil, tak jadi masalah. Itulah pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih Saudara Rizwan untuk pendapat dan hujah yang diberikan. Okey, di sini kita ada lagi soalan. Banyak soalan ni. Jadi kita akan jawab satu persatu ya. Daripada Siti Nur Hamiza. Boleh berikan contoh aktiviti yang berkaitan dengan STEM itu sendiri kalau nak tarik minat pelajar sejak bangku sekolah selain daripada sesi pembelajaran. Jadi kita persilakan panel pertama kita, Abdul Hamid, untuk jawab soalan ini. Okey, terima kasih saudara Radi. Soalan yang baik daripada Siti Nurhamizah. Macam nak tarik minat pelajar dari bangku sekolah berkaitan dengan STEM ini ya. Sebenarnya kalau di universiti, STEM ini kita boleh buat secara meluas dan kita boleh terangkan macam-macam pelbagai perkara yang lebih complicated. Untuk seperti engineering kita boleh terangkan detail tentang pembinaan, matematik kita boleh terangkan lebih tentang matematik itu sendiri. Tapi di bangku sekolah, sekiranya kita menerangkan terlalu detail, mereka tidak akan memahami. Memang mereka akan hanya excited dengan benda itu tapi tidak dapat memahami sepenuhnya. Jadi cadangan saya berkaitan dengan aktiviti yang boleh. Kalau untuk matematik, saya lebih mensyarakat tentang mereka untuk seperti aktiviti yang saya ada sebutkan tadi, iaitu sudoku, ada seperti matematik yang Scrabble, ada juga seperti itulah. Kalau untuk engineering, saya sarankan lebihkan mereka untuk memulakan dengan lukisan kejuruteraan. Walaupun di bangku sekolah rendah sekalipun, kita boleh mendedahkan mereka berkaitan dengan lukisan kejuruteraan walaupun itu adalah subjek di sekolah menengah. Untuk teknologi, kita boleh mendedahkan VR itu sendiri ke bangku sekolah rendah, ke sekolah menengah ke, kerana untuk saya sendirilah VR tu memang satu semua. Jadi VR itu kita boleh menerangkan lebih lanjut dan menarik minat mereka berkaitan dengan teknologi. Dan juga sains, kita boleh mulakan dengan kita boleh menerangkan tentang mudah berkaitan dengan DNA, berkaitan dengan eksperimen-eksperimen chemistry, biologi dan juga fizik dan juga berbagai lagi. Itu saja. Okey, baik, terima kasih daripada saudara Hamid. Jadi kita masih ada lagi soalan. Jadi sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, kita bertanya dulu pada panel kita untuk menjawab balik lagi soalan daripada Siti Nur Hamizah tadi untuk menambahkan pendapat beliau. Dipersilakan. Okey. Mungkin saya boleh nak tambah sikit. Tadi pasal memfokuskan dekat bangku sekolah. Tapi macam mana pula kalau individu yang dah habis belajar ataupun yang tak belajar langsung tetapi meminati dalam bidang sains ataupun STEM sendiri. So macam mana mereka mendapatkan ilmu yang betul ataupun informasi cara penggunaan teknologi itu sendiri dengan betul. So mungkin kita bolehkan adakan kelas macam saya cakap tadi, adakan mentor, mempunyai mentor yang mahir, adakan kelas yang mana kita fokuskan kepada mereka, yang mana bila diorang dah buat teknologi itu secara langsung diorang mendapat output ataupun penghasilan objek ke apa tersebut. So kat situ kita boleh mewujudkan satu peluang pekerja kepada mereka. So mewujudkan peluang pekerja kepada mereka khusus kepada bidang yang telah mereka ceburi dalam bidang STEM itu sendiri. So kat sini kita boleh mengurangkan kadar pengangguran yang ada sebab kalau kita tengok
bidang STEM ni risiko dia sangat rendah sebab dia mengurangkan kadar pengangguran dan efek dia sangat besar. Efek kalau kita buat kelas untuk mereka ni, so at least orang boleh belajar, boleh boleh memahami dan mendalami bidang ilmu STEM dengan betul dan berkesan, insya-Allah. Itu je lah pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Rizwan untuk pendapat yang diberikan. Kita masih ada lagi soalan. Banyak ni soalan. Daripada Saudara Haji, Rizkina Emilia Hotwin. Okey, ini memang khas untuk saudara Abdul Hamid lah untuk menjawab soalan ni. Sebab, okey, soalan dia begini. Bagaimana matematik dan sains, dia ada bahasa Inggeris jadi saya baca dulu. Bagaimana mathematics and science can link together? So macam mana matematik dan sains itu boleh bergabung sekali? Boleh saudara terangkan untuk soalan ini? okey baik. Ya, terangkan dulu boleh? Boleh. Dipersilakan. Boleh silakan. Ambil dulu. Okey. Sila. Dipersilakan saudara Hamid. Okey. Sebenarnya matematik ni adalah dalam cabang sains sebenarnya. Sains ini adalah satu khusus yang umum dan matematik adalah salah satu cabangnya. Seperti yang sains yang kita tahu di sekolah, di peringkat sekolah adalah sains hayat dan juga chemistry, dan matematik ni adalah salah satu cabang sains itu sendiri, iaitu sains kuantitatif dan juga yang merangkumi matematik dan juga statistik. Itu sajalah poin saya berkaitan dengan tu. Saudara Adi, boleh saya tambah sikit berkaitan dengan soalan yang sebelum tadi? Okey, boleh dipersilakan. Okey, baik. Tadi berkaitan dengan STEM tadi tu kan. Sebenarnya memang sudah banyak modul yang diketengahkan daripada peringkat sekolah lagi sampai ke universiti sendiri. Jadi contohnya kalau ada Plaza Unicel sendiri yang kurang tahu tentang STEM ini, sebab sebenarnya pada awal-awal dulu pun saya tak tahu pun STEM ni, sehingga masuk ke degree baru saya lebih jelas berkaitan STEM ini. Unicel sendiri ada STEM Unicel sendiri, memang ada. Jadi kalau ingin lebih tahu berkaitan dengan aktiviti yang STEM di Unicel, kita boleh melawat di Instagram STEM Unicel sendiri untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan aktiviti mereka. Itu saja. Okey, baik, terima kasih kepada saudara Hamid. Saudara Rizwan, untuk soalan tadi yang anda ingin jawab tadi, dipersilakan. Okey. Link antara sains dengan matematik. Mungkin saya boleh explain kan. Kalau awak perasan awak akan belajar sains tentang pengiraan. So itu maknanya ada link kedua-dua. Correct? Tak lah. Okay, tapi saya fokuskan kat sini pasal sains, teknologi dan juga matematik. So macam saya sendiri pelajar multimedia, saya akan belajar coding. So coding ni adalah sains teknologi dan dia ada juga pengiraan, iaitu pengiraan tentang matematik. So bila dikombinkan, kita akan mendapatkan satu output ataupun result apabila kita dah run satu program. Contoh macam saya coding, saya belajar coding. Contoh saya nak buat website tu sendiri. Website, so kita perlukan coding tertentu, kod tertentu untuk menghasilkan web page yang berbaloi, yang cantik. Dan lepas tu, mengapa adanya matematik dalam sains coding ni? Sebab kita tambah angka-angka nombor dalam coding tu sendiri sebab nak dapatkan output. So bila kita run, kita akan dapat outputnya selepas kita dah combine-kan antara sains teknologi dan juga matematik. Itu je lah pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih untuk pendapat yang diberikan. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Daripada daripada Mariana, bukan. Daripada K. Khairil. Ni khas untuk ditujukan kepada saudara Rizwan lah. Multimedia ini apa kelebihan dia? Okey, boleh saudara terangkan apa kelebihan multimedia tu kepada kita punya viewers ni? Dipersilakan. Okay.
Mungkin saya terangkan sedikit tentang maksud multimedia. Okay, multimedia ni adalah kita akan mempelajari tentang bidang, bukan bidang, maksudnya contoh macam video, audio, foto, grafik dan juga animation. So semua ni dikombinkan, kita akan belajar dalam bidang multimedia itu sendiri. Tetapi apabila multimedia itu sendiri di bawah Fakulti Sains Teknologi, so kita orang pun akan belajar tentang teknologi, sains dan teknologi lah. So multimedia ni kita boleh mempelajari tentang mengedit suatu video, audio dan untuk mengcreatekan sesuatu animation. Kalau korang perasan animation contoh macam Upin Ipin, Bobo, Ejen Ali, sebenarnya dalam multimedia pun kita orang akan belajar pasal benda tu. Lagi-lagi bukan saja animation pasal 3D, malah 2D pun. So banyak benda kita boleh belajar kat multimedia. Efek selain daripada itu, kita juga boleh faham tentang sesuatu entertainment yang ada lah dekat, contohnya macam dekat Malaysia. So cabang-cabang entertainment yang ada dekat sini kita boleh belajar, kita boleh faham dan kita boleh explore sendiri. Yang mana untuk diri kita sendiri lah, bila kita minat dalam bidang multimedia ni, khususnya bila kita lepas belajar, kita boleh praktikkan benda tu dan mendapat peluang pekerjaan tersebut terhadap bidang yang kita minat tu lah, contoh multimedia. Itu sajalah pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Rizwan untuk pendapat itu. Jadi kita ada lagi soalan di sini daripada Mariana Nana Halim. Apa pekerjaan sesuai dengan STEM ni after graduate? Soalan ni senang, mungkin insyaAllah senang dijawab oleh saudara Abdul Hamid ataupun saudara Rizwan. Kedua-duanya boleh menjawab soalan ni. So kita persilakan panel pertama kita Abdul Hamid untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih saudara Adi. Okay, sebenarnya pekerjaan sesuai untuk STEM ni sebenarnya bila kita terus berkata tentang STEM sangat banyak. Kalau kita narrow down kepada matematik sahaja ataupun sains sahaja, barulah sedikit sebenarnya. Untuk STEM ini sebenarnya banyak. Seperti kalau dari matematik, kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu matematik pure dan juga applied. Yang mana pure kita akan lebih mengkaji tentang apa itu matematik lebih mendalam, dan applied kita boleh menggunakan untuk dari segi matematik engineering, matematik chemistry dan sebagainya. Untuk engineering, pekerjaan engineering seperti yang kita tahu pelbagai jenis engineering yang ada, iaitu engineering civil, mechanical, electrical dan sebagainya. Untuk sains memangnya banyaklah dari segi chemistry, untuk oil and gas. Itu semuanya sememangnya dalam bidang sains sendiri, dan teknologi ini saya serahkan kepada saudara Rezwan sendiri sebab dia memang lebih arif untuk saya. Itu saja. Okey, terima kasih saudara Abdul Hamid untuk pendapat yang diberikan. Okey, kita persilakan saudara Rezwan untuk memberikan pendapat anda. Dipersilakan. Okey, kat sini saya boleh fokuskan dalam bidang-bidang tertentu lah. Contoh untuk matematik, pekerjaan dia untuk apa, sains pekerjaan dia untuk apa, kedua-dua untuk apa. Kalau macam sains, dia banyak. So kalau untuk sains, peluang pekerjaan dia, kita boleh jadi programmer to create something software, software coding. Lepas tu kalau macam saya sendiri multimedia, kita boleh banyak benda kita boleh belajar. Banyak benda peluang pekerjaan selepas kita tamat belajar. Contohnya macam graphic design, lepas tu animator, yang mana create animation. Lepas tu editor banyak, editor dari segi video, audio, teks ataupun grafik. So ini adalah contoh peluang pekerjaan. Kalau macam banyak, kalau macam teknologi, dia boleh kepada create website untuk dia income dia sendiri. Itu je lah contoh-contoh peluang pekerjaan dalam bidang sains dan teknologi. Kalau matematik, mungkin jadi tak tahu lah, bidang matematik. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Rezwan untuk hujah yang diberikan. Okay, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, di sini untuk ramai yang tak tahulah sebenarnya, untuk pengetahuan semua,
kita sebenarnya ada fakulti baru ya di UNISEL, iaitu baru ditubuhkan, yang bernama iaitu Fakulti Sains Kesihatan. Yang sebelum ni di bawah daripada Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat. Tapi sekarang dia sudah menubuhkan fakulti baru iaitu Fakulti Sains Kesihatan yang berada di kampus Shah Alam. Okey, jadi di sini itu hanya untuk pengetahuan semua saja. Jadi kita akan teruskan soalan kita yang seterusnya. Okey, daripada Rizkina Amelia Hotwin. Apa perbezaan kelab multimedia dengan kelab CNC? Jadi ini soalan ni kita boleh direct kepada saudara Rizwan sendiri, iaitu beliau sendiri merupakan presiden bagi kelab multimedia. Okey, saudara dipersilakan. Okay. Untuk perbezaan antara kelab multimedia dengan kelab CMC, kalau kelab multimedia ni di bawah fakulti di bawah program multimedia. Kalau CMC pula di bawah program communication lah. So dua-dua tu different tapi di fakulti yang sama, di bawah fakulti yang sama. Cuma beza antara program. Yalah. Okey, baik. Terima kasih saudara Rizwan untuk jawapan yang diberikan. Okey, dari sini bukan soalan tapi daripada kita punya unit counselling. Jika anda ada permasalahan atau apa-apa anda perlukan bantuan, anda boleh hubungi Puan Maslita iaitu di BJ ataupun Cik Helwah daripada Shah Alam. Okey. Jadi kita ada lagi soalan di sini daripada Aida Sofia. Soalan dia berbahasa Inggeris. Jadi saya akan bacakan. How to build STEM activity with multimedia. How to build STEM activity with multimedia. Jadi kita dipersilakanlah saudara Rizwan untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih dengan soalan yang diberikan. Kalau bidang multimedia sendiri, kita akan belajar pasal bidang sains dan teknologi. So kat situ, contoh aktiviti ataupun subjek yang kita ambil waktu multimedia dan kaitannya dengan sains teknologi, kita akan belajar coding, to create software, to create website. So and then lagi to create semua dia macam contoh kalau animation, multimedia untuk animation, kita akan create animation. Tapi dalam animation tu sendiri kita kena belajar coding to put certain object yang dah ada coding tu sendiri. So kita nak masukkan sendiri dalam coding tu untuk software-software tertentu. So supaya kita mendapatkan output ataupun output ataupun result objek itu sama ada dia bergerak ke atau tak. So coding tu perlu betul ataupun detail lah. So situ kita boleh nampak kaitan antara multimedia dengan sains teknologi. Sains teknologi itu merujuk kepada STEM. Itulah. Okey, baik. Terima kasih saudara Rizwan untuk jawapan yang diberikan. Okey, di sini kita ada lagi soalan. Soalan daripada orang yang sama juga, Aida Sofia. Selain VR yang diterangkan saudara Rizwan tu yang tadi, apa yang saudara Rizwan dapat aplikasikan STEM dalam kos multimedia ini? Okey, saudara Rizwan boleh terangkan semula apa itu VR dan apa yang boleh diaplikasikan semua tu? Dipersilakan. Okey, contoh kalau macam VR ni kita kalau VR kita nak create kita merasai sendiri visual maya itu sendiri, kita masuk dalam visual maya. Tapi kalau nak dikaitkan dengan bidang STEM, sebab kita nak contoh macam multimedia, kita nak create nak dapatkan visual reality atau VR tu, kena mempunyai proses-proses tertentu untuk menghasilkan. Contoh pembuatan VR. So pembuatan VR ni memerlukan komputer. Komputer ni adalah teknologi. So kita perlukan komputer untuk create macam visual art tu, VR ni kalau korang perasan pernah gunalah. So bila kita masuk dia macam objek tu bergerak,
like persekitaran visual tu sendiri. So semua itu dihasilkan dalam komputer. So kita nak create suasana VR tu sendiri macam mana. So kaitan antara multimedia dengan STEM ni dia banyak sebenarnya. Contoh macam tadilah VR, kalau AR sendiri pun ada, virtual reality macam tu. Sebab dia banyak kaitan. Contoh macam balik kepada VR tadi, sebab VR sendiri banyak teknologi yang perlu digunakan. Contoh macam bodysuit, sebab kita bodysuit ni untuk merasai sendiri efek bila disentuh dalam VR tu sendiri. So itu merupakan contoh-contoh alat yang digunakan dengan juga VR itu sendiri ataupun multimedia itu sendiri. Itu je lah. Okay, baik. Terima kasih. Jawab ke? Saudara Rizwan. InsyaAllah soalan itu menjawab. Ada Safia, kalau tidak menjawab, anda bolehlah kontak Saudara Rizwan ya. Okay, jadi kita tidak lagi mempunyai banyak masa. Diminta daripada panel-panel kita, iaitu Saudara Abdul Hamid dan Saudara Rizwan, untuk membuatkan kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini, lebih kurang dalam 30 saat hingga 1 minit. Okey, kita dipersilakan panel pertama kita iaitu Saudara Hamid untuk membuat kesimpulan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara Adi. Okey, kesimpulan yang saya dapat daripada Adi, sebenarnya saya boleh dikatakan agak jahil lah berkaitan dengan multimedia dan teknologi ini. Jadi disebabkan pertemuan dengan saudara Rizwan pada malam sebelum Ramadan ini, alhamdulillah banyak juga saya mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan teknologi dan juga multimedia, coding dan sebagainya. Dan juga soalan-soalan dari DFB daripada Aida Sofia, Marana, Siti Hamizah dan sebagainya banyak juga membantu untuk saya lebih mengetahui. Apabila saudara Rizwan menjawab soalan-soalan mereka, saya juga mendapat ilmu yang lebih berkaitan dengan STEM ini. Okay, baik. Terima kasih kepada Saudara Hamid. Okey, kita persilakan pula kesimpulan daripada Saudara Rizwan untuk membuatkan kesimpulan dia. Dipersilakan. Okey, kesimpulan berdasarkan topik kita pada hari ini, sains bukan saja dipraktikkan di dalam kelas, malah boleh dipraktikkan di luar kelas. So kat sini saya nak boleh tekankan STEM ni sangat penting untuk negara. Untuk negara kita lah, bukan saja masa kini, mungkin untuk masa akan datang. Sebab efek dia sangat besar. Lagi-lagi pun kita ni sebuah negara yang bukan ke belakang, malah ke depan. Sebab ke depan ni memerlukan teknologi yang canggih dan peralatan yang lengkap. So why not kita perlukan kepakaran untuk daripada masyarakat kita sendiri, yang mana bila wujudnya kepakaran ataupun individu yang mahir dalam bidang STEM, so kat situ kita boleh melihat kesan dia bukan sahaja kepada individu sendiri. Kepada individu tu maksud dia macam bukanlah dia mendapat pengangguran ataupun kurangnya gaji, sebab STEM ni gaji dia ataupun kadar pengangguran dia sangat rendah, gaji dia sangat tinggi. So bila kesan dia kepada individu, dia akan membawa kepada negara, sebab individu bila dia dah create something, the effect dia boleh hasilkan dan ciptakan kepada negara itu sendiri. So negara boleh aplikasikan teknologi yang ada untuk digunakan untuk mana-mana sistem yang digunakan. So kat situ mungkin teknologi kita akan meningkat. So sistem yang ada dekat negara, mungkin dalam sistem teknologi kita boleh gunakan dalam sistem pertahanan, sistem pentadbiran dengan teknologi. So kat situ kita jimat masa, dan lagi satu kita dapat meningkatkan kemahiran bukan saja kepada individu, kepada masyarakat juga. Itu kesimpulan saya lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Saudara Rizwan untuk kesimpulan yang diberikan. Jadi kita sebenarnya sudah sampai ke penghujungnya. Okey, sebelum kita tamatkan, saya nak bagi tahu jangan lupa untuk ikuti sesi yang seterusnya pada esok pagi dan esok malam juga pada masa yang sama. Pada esok pagi adalah pada pukul 10 pagi dan pada bahagian malam pula adalah 9.45 malam. Jadi di kesempatan ini saya mewakili
Majlis Perwakilan Pelajar Unicell mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua umat Islam, khususnya warga Unicell. #jangan ponteng puasa. Okay, terima kasih kepada panel-panel kita hari ini. Viewer, HCP khususnya, Comnet kerana bersama-sama membantu menjadikan Campus Live Talk. Like dan share jangan lupa. Terima kasih kepada frontliner kita kerana telah berusaha untuk menghapuskan rantaian ini. Okey, jika ada masalah anda boleh berhubung dengan kami semua, boleh berhubung dengan MPP yang ada. Anda boleh contact direct ke FB kami. Jadi sampai di sini saja untuk Campus Live Talk pada hari ini. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home, MPP Unicell, Unicell awesome.